Okay, so kita tengok dalam video tadi cakap pasal stres. So stres, bila kita cakap je pasal stres, saya pasti semua manusia di dunia ni pernah mengalami stres. Tak kisahlah anda ni orang muda, orang tua, students, guru, doktor, mahupun Perdana Menteri, saya pasti confirm semua pernah mengalami stres. Sebelum meneruskan lebih lanjut, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hassan Al-Basri bin Luqman Al-Hakim, dan sekarang saya merupakan seorang pelajar yang belajar di Universiti Putra Malaysia, atau nama pendeknya dipanggil UPM. So, hari ini saya akan share dengan korang berkenaan stres dan cara untuk mengatasi ataupun menangani stres. Okey, tanpa membuang masa lagi, stres ataupun dalam kata lain kita boleh panggil sebagai tekanan, merupakan satu tindak balas fizikal, emosi dan mental yang dialami seseorang apabila tuntutan ataupun kehendaknya tidak dapat dicapai ataupun dipenuhi. Terdapat dua tahap stres yang kita boleh alami. Yang pertama adalah stres yang sedikit dan normal. Okay? So stres yang sedikit dan normal ini adalah baik, kerana ia boleh menjadi faktor pendorong atau promosi kepada seseorang itu untuk meningkatkan lagi produktivitinya. Okay, so yang kedua adalah stres yang berbanyak ataupun berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Stres yang kedua ini boleh menyebabkan kesan negatif, dan ia akan memudaratkan kesihatan, dan juga ia berisiko untuk menghadapi penyakit. Oleh itu, untuk menangani daripada mendapat stres yang kedua ini, stres yang berlebihan ini, terdapat pelbagai cara yang kita dapat lakukan. Antaranya adalah yang pertama adalah kita perlu bertenang. Kita tarik nafas dalam-dalam dulu. Lepas tu kita cakap pada diri kita yang kita boleh lakukan ataupun kita boleh atasi masalah ini. So dalam Islam juga Allah telah berfirman bahawa Allah tidak akan memuji seorang hamba-Nya di luar kemampuan hamba-Nya itu. Dan agama lain pun saya rasa semua berpegang pada konsep yang sama. Okay, so hal ini telah menunjukkan yang setiap masalah yang dihadapi oleh seorang itu dapat kita atasi ataupun kita boleh atasinya. Oleh itu, dengan kepercayaan yang macam ni dan kita bertenang, maka ia akan memudahkan lagi kita untuk menyelesaikan suatu masalah dan sekaligus dapat menjauhkan kita daripada mengalami stres ataupun tekanan ini. Yang kedua adalah kita perlu beribadah. Sekiranya anda mengalami stres, anda boleh melakukan ibadah, misalnya macam solat, berzikir dan perkara-perkara yang lain yang boleh mendekatkan lagi diri kita dengan Tuhan. So saya rasa tidak kira lah agama yang berbeza, Islam ke, Hindu ke, Buddha ataupun Kristian, saya rasa semuanya memegang konsep yang sama. Apabila kita beribadah dengan ataupun mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ia akan mengurangkan stres kita lagi. So dengan beribadah, ia akan membuat penganutnya itu berasa tenang, dan ia juga dapat memberi sokongan emosi, dan ia boleh menegakan perasaan seorang itu supaya dalam setiap masalah kita boleh atasinya dengan tenang. Terusnya yang ketiga ialah kita perlu berehat sambil mendengar lagu ataupun muzik. So kajian telah membuktikan yang muzik ni dapat membantu kita mengeluarkan kadar degupan jantung yang laju, dan ia boleh membuat tubuh kita mula menjadi relax, serta pernafasan anda akan mula menjadi stabil dan normal. Akan tetapi lagu ataupun muzik yang
kita pilih tu mestilah mempunyai alunan yang lembut dan tenang. Jangan pula kita ambil lagu yang rock, yang rancak. So muzik yang perlu kita ambil adalah muzik yang mempunyai alunan yang lembut dan tenang. Okay, so saya amat mengesyorkan hal ini kerana saya pun pernah melakukannya. Saya seorang student dan saya mempunyai banyak assignments dan kerja-kerja, dan apabila saya stres, saya akan mendengar muzik sambil membuat assignment saya. So dengan membuat demikian, ianya menenangkan fikiran saya yang serabut dan ia membuka minda saya untuk berfikir secara positif dan meluas lagi. So itu adalah 3 cara yang anda boleh lakukan jika anda mengalami stres. So dengan melakukan 3 cara ini, kesan fizikal daripada stres seperti denyutan jantung, perasaan marah, rasa gelisah ataupun sakit kepala dan sebagainya lah dapat diatasi. So stres ataupun tekanan ini perlu diatasi secara berterusan untuk memastikan kita sihat dari segi fizikal, mental dan emosi. Walau bagaimanapun, ini adalah hanya sebahagian daripada cara-cara yang kita boleh lakukan. Banyak lagi cara yang boleh kita lakukan. Kalau anda nak tahu, anda boleh layari laman web seperti Google ataupun yang sewaktu dengannya untuk menambahkan lagi info tentang cara mengatasi stres ini. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton dan semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. So saya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia.